Okey. Sebelum kita pasang head, piston semua kita dah pasang elok, dah bersih. Kita check balik. Blok ni pun tak ada calar. Lepas tu, lubang-lubang skru ni semua dah dibersihkan Dah dibersihkan, dibubuh minyak supaya masa kita pasang skru head, skru tu lancar, tak berlaku loose. Lepas tu bubuh minyak sikit lah dekat blok ni. Masa piston bergerak nanti, masa dia start, dia tak adalah berlaku geseran yang kering. Bila berlaku geseran yang kering, tu semua boleh jadi punca dia bercalar. Lepas tu, bubuh select gum Kenapa perlu select gum? Sebab condition sekarang head dah cantik, dah rata. Tetapi permukaan blok ni kurang cantik. Jadi dengan kita bubuh gum ni, dia jadi lebih rapat dan tidak berlakulah kebocoran. Dan gasket tu pun dia jadi kemas, jadi padat, jadi padu. Itu guna kita bubuh select gum. Jadi nanti peluang untuk overheating ataupun minyak campur air tu kurang lah. Kita tak nak kerja dua kali. Kita buat sekali jalan, perfect. Itu yang kita nak. Dan customer pun tak boleh terima kalau kita datang lagi buat benda yang sama. Jadi mengelakkan semua itu berlaku, kita buat apa yang terbaik. Ini salah satu lah Kena bubuh gum. Lepas tu nanti masa kita cut head, ikat 60 pound. Ikat pakai torque wrench Tak mau main agak-agak. Bila kita main agak-agak, tak jadilah sempurna. Macam saya katakan sebelum ni saya pakai top set original Japan made in Japan. Lepas tu pasang gasket ni pun jangan terbalik Dia sini boleh, sana pun boleh, tapi jangan terbalik. Kalau sebenarnya lubang air itu yang besar tu di sana. Kalau terbalik nanti dia bocor. Masuk yang baru. Kat sini pun kena bubuh gum lah. Dua permukaan. Ini head ni kita dah skim, kita dah grambal dia punya valve. Kalau lubang air ni dia reput, kita repair. Nanti dia boleh tahan lama. Temperature pun jadi cantik.
Okey, periksa balik semuanya ngam, semua elok. Okey, kita boleh pasang bang. Kita pasang head dah. Kita dah boleh letak head. Okey. Cun. Okey, screw head ni kena bubur minyak Jangan biar dia kering. Dan skru-skru yang 10 ni semua, trip ni dia bersihkan dululah. Kita tak nak dia loose nanti. Rosak demi trip. Kadang-kadang bila kita tak bersihkan, dia sangat mudah untuk loose. Sebab kita ikat ni 60 pound. Kat sini pun kena ubur lah, sebab nanti dia berpusing. Kalau dia kering nanti dia makan. Okey, di antara 10 batang ni ada satu batang yang panjang kalau bak kata rumah itu kira tiang seri lah. Dia duduk kat sini. Yang panjang. Periksa balik, okay, mana yang tak ada grease, kita bukir ada grease. Ni belum. Dekat washer ni kena grease. Lepas kita ketat nanti dia berpusing. Bila dia berpusing, sila bulan dia boleh makan head. Kita tak nak berlaku yang tu. Biar dia berpusing dengan lancar. Jadi kalau dia ada minyak, ada grease, dia tak ganggu dia berpusingan. Dia tak rosakkan bahagian head ni, sebab head ni aluminium. Dia setiap komen tu macam-macam cara. Kalau cara saya pusing pakai tangan dulu. Sebab saya tak nak paksa. Kita pusing pakai tangan sampai habis dah tak ada pusing. Ini cara saya Lain orang lain cara Okey, dia tak nak macam ni Dia nak tengah-tengah, ujung ke ujung, supaya dia turun tu cantik. Dia turun sekata. Ini pun cara saya lah. Cara orang saya tak tahu. Pusing pakai tangan dulu. Sama juga macam kita tukar plug. Pusing pakai tangan dulu. Kalau trip tu elok bersih, dia akan lancar je. Tapi kalau trip tu kita tak bersihkan dulu, dia akan sangkut-sangkut kat situ. Itulah puncanya trip loose. Kita tak nak berlaku benda tu.
Sebab nanti 2 kali kerja. Andai kata kita tengah-tengah buat ni, tiba-tiba salah satu loose, jadi torque kita dia akan kacau. Torque, prestasi enjin dia akan kacau. Lepas tu yang kedua, kita nak kena buka lagi, nak kena buat trip balik. Kalau kena skru patah, kena tukar skru. Jadi dah buang masa kat situ. Kita buat kerja ni kena sistematik lah. Okey, tengok semua pakai tangan je. Dah tak boleh pakai tangan, barulah kita pakai torque wrench. Maksimum kita ikat 60 pound Guna torque wrench ni, yang pertama kita nak dapatkan 10 screw head ni ikat sekata. Bila kita ikat sekata, prestasi enjin tu cantik, kita boleh dapat torque. Lepas tu yang kedua, untuk dia berlaku overheating tu susah sikit lah. Sebab apa, head tu kita ikat betul-betul padu dan sekata 10 skru ni. Jadi dia padat sama rata. Okey, kita bermula dulu dengan yang paling rendah. Kita buat 10 pound dulu, ataupun 20 pound. Kita buat 20 pound dulu. Kat tengah dulu. Dulu. 2,000 years later. Okay, kita naik 25. $35. $45. £55.
Ha. $60 ni 60 pound tengah tak bunyi semua. 60. 60. Semua 60. Kita cek balik. Okay, 60. 60. 60. Kita cek semua 60. 60. 60. Okey, cun. 60. 60. Dia akan bunyi kalau dia dah cukup 60 dia akan bunyi. 60. Barulah dia padu. 60. Tengok kat sini nampak 60 pound. 60 pound. Yang ni, pipe ni selalu reput jadi bila kita buat tok bohol, lebih bagus kita tukar sekali. Macam saya terus pakai Cooper. Jadi dia tahan lama. Kalau saya gasket ni semua saya bogam lah. Sebab kita tak nak nanti ada kebocoran. Kebocoran air, kebocoran pressure. Nanti kalau dia bocor ni, masa piston menyedut petrol dari ruangan manifold intake, dia tidak berlaku dengan baik sebab ada kebocoran. Kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kita kena gam lah. Lepas tu, trip screw ni semua kena sapu minyak lah, supaya dia tak loose dan tak makan trip. Ini cara saya Macam saya kata tadi, lain orang lain cara, tapi ini cara saya lah. Sebab saya tak nak nanti berlaku trip loose. Bila trip dah loose, dah susah dah kita. Dah jadi bagi masalah kat situ. Kita tak nak ada masalah. Kita nak terus kerja kita ni perfect. Dan tak nak ulang 2 kali. Buang masa. Dah ulang 2 kali ni, kira buang masa lah tuan-tuan. Masuk yang exhaust dulu ya. Ada bengkok ni. Dia payah masuk. Tuh.
Okey, dekat lubang air ni pun nak kita buat. Okey. Ni di bawah ni push rod tempat push rod berminyak sikit. Kena berminyak hitam sikit. Push rod ada 8 Okey, di bawah ni ada 4 washer besar, washer tebal. Dia yang combine sekali manifold intake dengan manifold exhaust. Kita kena masuk pakai magnet lah. Kalau tak nanti susah nak masuk. So pakai magnet. Gantungkan dia kat magnet, tolak je ke dalam. Ada 4 biji Yang keempat. Lepas tu pula yang nak kat dalam tu, saya biasanya akan pakai box panjang lah. Saya masuk 2 biji. Sebab apa, kalau satu dia tak cukup masuk. Masuk 2 biji. Okey, extension pendek masuk.
Dekat sini selalu loose. Ini kena bubur washer besar lah. Tak mau washer kecil, bubur washer besar. Selalu loose, kadang-kadang patah ni selalu berlaku. Jadi kita tak nak benda itu berlaku. Kita kena bubur grease. Ikut balik dia punya spike. Six and a half hours later. Okey, ni manifold dah siap pasang. Sekarang kita bubuh minyak kat dalam ni. Ni pun sama Yang ni saya dah betul-betul bersihkan tengok Jadi semuanya dah boleh main tengok. Kita nak dia main macam ni. Kalau kita tak bersihkan yang ni, dekat sini pun ada minyak hitam naik Kalau kita tak bersihkan benda ni, minyak hitam tak lancar naik, semua basahkan semua part, nanti akan berlaku geseran lah. Jadi tak berapa baik lah untuk enjin. Skru reka arm ni pun semua saya akan bubuh minyak, macam saya cakap tadi, sebab kita tak nak dia loose. Bila berlaku loose dah satu hal, dah susah dah kat situ. Kita tak nak benda remeh berlaku. Pusing pakai tangan dulu. Sama je tujuan dia, tak nak loose.
Okay, tak lancar, kenapa buka? Tengok balik. Mungkin perlu tambah minyak. Patutnya dia lancar. Tambah je minyak. Tak ada masalah pun. Mesti ada sebab dia tak lancar. Kalau dia tak lancar, kita paksa pakai spana, apa yang berlaku, trip akan loose. Bila loose, efek dia masalah pada enjin lah. Nanti tepek ni berlaku tidak sekata. Mesti boleh ni pakai tangan kalau dia tak ada masalah. Ni macam ada masalah ni satu. Kita tak nak dilus. Takut kurang bersih, kita bersihkan mana. Lancar pun. Kita dah bersihkan dia, dia terus lancar. Nanti kita paksa-paksa dia loose. Jahanam 2 kali kerja, buka balik head, hantar pergi foundry, buat trip baru. Kata jahanam, siapa yang rugi? Kita yang rugi kan? Jadi kita tak nak semua tu berlaku. Nampak elok je. Tak ada pun ketat. Sebab dia betul-betul dah ikut dia punya trip. Trip dia dah masuk betul-betul. Dia tak berlaku paksaan kat situ. Kecun. Dia pun kalau boleh samalah. Jangan terlalu ketat. Sama-sama sikit-sikit turun. Jadi dia terus kata. A few moments later. Okey, sekarang semua dah cun. Kita dah pasang head, dah pasang rocker arm. Okey, saya kongsikan satu video. Selalu berlaku bila kita dah buat tak overhaul, van lagi jadi dia teruk. Jadi 2 silinder, jadi 3 silinder, semput teruk. Sampai satu kes dia kata, sebelum buat tak overhaul, van okey bang. Lepas buat tak overhaul lagi teruk, lagi semput, lagi teruk bunyi. Timing jadi gila. Tahu kenapa jadi macam tu? Okey. Apabila awak buka head, awak buat grambal.
tepet tadi dah lari setting tepet tadi dah lari. Sedangkan tepet tu nak kena betul sama Untuk Vanet ni, dia adalah 4 silinder inline, ataupun senang kita cerita 4 orang bekerja satu pasukan. Contoh senang cerita ini selalu saya bagi tahu dekat customer saya, kadang-kadang bukan semua orang faham pun. Van ni 4 orang satu pasukan. Apa 4 orang satu pasukan? Senang cerita, angkat jenazah lah, angkat keranda. 4 orang dah boleh buat kerja tuan. 3 orang ni sama tinggi, sama besar, sama kuat. Salah seorang tu pendek ketot. Apa jadi jalan keranda tuan? Toh hoyong hayang kan? Macam tu jugalah enjin. Jadi 4 orang ni sama, kena sama-sama. Sama kuat, sama tinggi, sama hebat. Sama. Macam mana nak buat? Adjust lah tepet dia sebelum kita buat. Sebelum kita hidupkan van ni. Lepas kita buat tok bahal, kita dah pasang semua, adjust tepet dulu. Cara dia ni. Nak kena ada benda ni sebab kita nak pusing puli ni. Okey, kita adjust tepet. Dah garanti tepet lari semua ni. Tengok jadi rapat semua. Semua jadi rapat. Sebab apa? Kita dah buat kerembal. Silau. Semua lari. Macam mana hidup nak sekata? Memang tak lah. Kalau yang tak tahu kan,
Tepek dia tak adjust, nanti dia salahkan carburetor. Bang, carburetor saya kotor lah bang. Padahal tak ada kena-mengena pun. Jadi lain yang sakit, lain yang di repair. Bila tepek rapat, hidup dia takkan sempurna. Sebab apa? Dia rapat ni sebenarnya, bila tepek tu rapat, apa yang berlaku adalah kebocoran pressure. Orang panggil pressure leak. Sebab apa? Dia tak ada free play kat situ. Ketat sangat. Tak jadi tuan-tuan. Alamak, terjatuh lah pula. Oh weh. Okey, cun. Tepek semua dah adjust. Mesti dengar bunyi menyedut. Kalau bunyi menyedut tu ada, bermakna cantik. Okey, cun. Sekarang kita pasang valve cover lah. Kita pasang valve cover, kita isi minyak hitam ni dah bersihkan Kita isi minyak hitam, kita isi air, kita dah boleh start lah.
Ni kita pakai 20-50 je. 20-50 pun dah cukup. Jangan kata 20-50 ni tak laju. Yang laju tu bukan cakap hitam yang bagi. Dia cuma menyelamatkan daripada engine jam. Masa masuk minyak hitam jangan terlebih. Kalau terlebih nanti dia akan masuk ke dalam air filter punya box. Okey, masuk minyak hitam. Tinggalkan sikit. Biar dia turun dulu, nanti kita check dipstick balik. Untuk sementara itu kita masuk air pula kat radiator. Cek dipstick banyak mana minyak. Tu. Level minyak hitam Nampak Sikit lagi tambah. Dia level cun-cun nampak tu. Yang ada line-line petak tu sampai situ je, ngam-ngam, hitam ngam-ngam. Kepala bateri belum pasang. Alih kamera, pasang kepala bateri jap. Pause dulu. Jangan. Okey, kita penuhkan air dia, cukupkan air radiator. Okey, air dah cukup. Cek level minyak hitam balik. Okey, ngam. Okey, ini first start Selepas kita dah siap pasang semua, ini first start. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dia running. Lampu cat engine. Okey, lampu hitam okey. Cun. Tali minyak pun belum pasang
dalam air ini masih ada minyak yang lama. Nanti kita flush, kita buang, buka air baru, bubur kulit. Okey, minyak hitam dah naik. Okey, settle masalah. Matikan, start balik. Matikan, start balik. Okey, cun. Matikan. Okey. Jadi untuk masalah yang buat tok bawah lagi tu dah selesai, dah hidup. Macam biasalah. Kalau anda suka dengan video ni, sila subscribe, like dan komen kalau ingin tahu. Jadi itulah saya kata, kalau dalam kata-kata saya ada kesilapan, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Lain kali kita jumpa lagi dengan video yang terbaru pasal tutorial-tutorial untuk penjagaan van. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.